Putera Malaysia merangkap Pengerusi Perhubungan Putera Wilayah Persekutuan yang berbahagia Profesor Datuk Cik Musa Cik Umar, Pemangku Naib Presiden Putera Malaysia, Setiausaha Agung Putera Malaysia, mana dia? Saudara Rusdi Idris, Ketua Penerangan Saudara Syahrul, Pengerusi Putera Perhubungan Negeri Selangor Datuk Asmawa, dan rakan seperjuangan kita yang baru turut serta dalam Putera, berbahagia Datuk Dr. Fairuz, mantan Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, dan juga Datuk Maslan yang baju putih, ni Ketua Putera baru bahagian Damansara, serta Ketua Wiranita, Ketua Wirawati, dan Ketua Wira Saudara Nasrul, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, pada tengah hari ini kita sama-sama dapat menjayakan majlis tahlil, baca Yasin. InsyaAllah selepas ini solat jemaah Zuhur diikuti dengan solat hajat, sempena dengan hari ulang tahun Putera Parti Putera Bumi Putera Perkasa Malaysia ataupun putera rekatnya yang memasuki usia 4 tahun. Putera telah menerima sijil kelahiran daripada Pendaftar Pertubuhan ROS pada 8 hari bulan Mei 2019. Hari ini 7 hari bulan Mei, tetapi kita langsungkan majlis pada hari ini kerana besok kebetulan hari Isnin, hari bekerja. Jadi kita lakukan program ini pada hari ini sempena ulang tahun Putera yang ke-4. Putera dan juga suka saya maklum dan menyampaikan salam Tan Sri Dato' Khalid Yunus, Timbalan Presiden Putera, yang tidak dapat hadir kerana terpaksa bergegas ke jemput atas urusan keluarga yang teramat penting yang tak dapat dielakkan. Dan Naib Presiden Putera daripada Sabah mewakili Malaysia Timur, Jeffrus Maimun, juga tidak dapat hadir, beserta dengan ahli-ahli Dewan tertinggi daripada lain-lain negeri, baik Kedah, Pulau Pinang, Pahang dan sebagainya lah, Terengganu, Datuk Dr. Zawawi, semuanya menyampaikan salam kerana tak dapat turut serta pada majlis tahlil ini. Alhamdulillah, pada hari ini ianya disertai oleh pimpinan Putera Wilayah Persekutuan dan Selangor. Jadi saya mengucapkan tinggi-tinggi terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, termasuklah wanita-wanita yang berserta kita pada petang yang berbahagia ini. Saya menyebut tadi usia Putera sudah berusia 4 tahun. Bermula 8 Mei 2019 kita melancar Putera secara resmi pada bulan September 2019. Sebaik saja kita lancar Putera 2-3 bulan selepas itu, negara kita dilanggar oleh COVID-19. Akibat COVID-19 yang mengambil masa hampir 2 tahun, kita tak dapat bergerak dan tidak dapat cergas membina kemajuan parti kita Putera. Sehinggalah beberapa bulan yang lalu masalah COVID sudah dapat ditangani
dan kita dapat bergerak bebas seperti sedia kala. Selepas saja COVID dibebaskan, SOP COVID dibebaskan, 3-4 bulan selepas itu berlaku pilihan raya negeri Melaka. Kemudian selepas Melaka 2-3 bulan berlaku pilihan raya negeri Johor. Dan oleh kerana BN menang besar di Melaka dan Johor, kita pun langsung tidak berjaya. Oleh kerana kita parti baru dengan serba kekurangan, maka BN begitu confident, begitu yakin dengan mendesak pucuk pimpinan mereka untuk dibubar Dewan Rakyat dan diadakan pilihan raya umum ke-15. Sebelum pilihan raya umum ke-15, Putera menyertai gagasan tanah air GTA yang diusahakan oleh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Malangnya GTA tidak diluluskan, tidak mendapat pendaftaran, dan dalam keadaan menunggu pendaftaran GTA, Dewan Rakyat telah dibubarkan. Kita terperangkap kerana kita berpendapat PRU ke-15 akan berlangsung pada bulan Mei tahun ini, Mei atau Jun atau Julai tahun ini. Tapi ianya diadakan pada bulan November tahun 2022, di mana kita juga tidak begitu bersedia untuk menghadapi pilihan raya. Tetapi sebagai sebuah parti politik, bila datang pilihan raya, walaupun kita banyak kekurangan, terpaksa merangkak, ibarat kata bergantung di batang pisang ataupun berkayuh dengan sebatang lidi, namun kita terpaksa menyertai pilihan raya dan penyertaan kita melalui gerakan tanah air GTA, di mana jawatan kuasa GTA bersetuju untuk menggunakan lambang pejuang sebagai lambang PRU ke-15. Dikecuali saya memohon kebenaran dengan Tun Mahathir, setidak-tidaknya 9 kerusi Parlimen di Kelantan kita bertanding menggunakan lambang putera, iaitu Tanjang. Dan kita semua tahu GTA tidak berjaya, kita tidak berjaya, malah bukan saja tidak berjaya, kita kalah teruk di dalam deposit, termasuk Tun Dr. Mahathir sendiri. Jadi itulah sejarah yang kita lalui sepanjang penubuhan putera setakat ini. Namun demikian, sebagai parti perjuangan yang didukung oleh aktivis-aktivis yang cekap dari segi rekodnya, perjuangannya selama ini, kita tidak pernah berputus asa. Sebab daripada awal lagi, sebelum kita tubuh putera, kita sudah memberitahu pada diri kita masing-masing bahawasanya parti putera ini bukanlah mudah untuk mencapai kejayaan, selain daripada yang kita harap ialah keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuba sedaya upaya membina kekuatan daripada hari ke hari, walaupun kita serba kekurangan. Selepas saja pilihan raya umum, ada masalah dalam parti pejuang, di mana Tun Dr. Mahathir meninggal pejuang dan dia tidak didaftarkan, tidak dilulus oleh ROS sehingga hari ini. Jadi oleh itu kita putera meneruskan matlamat perjuangan kita tanpa menoleh ke belakang. Jika kita dapat menyertai seperti GTA ataupun bersama dengan pemimpin-pemimpin yang kita yakin pemimpinnya bersih, berakhlak dan mempunyai agenda yang selari dengan perjuangan putera, kita tetap akan bersama demi kelangsungan
kemajuan negara kita dan juga kemajuan apatah lagi bangsa kita, dan juga mempertahankan kesucian Islam sebagai agama kita yang juga agama persekutuan negara kita. Jadi sehingga ke tahap ini saya tidak dapat menyatakan kedudukan keadaan selanjutnya selain daripada menunggu pilihan raya negeri yang akan berlangsung pada bulan Julai atau Ogos tahun ini. Kita belum lagi membuat keputusan sama ada bertanding atau tidak, sebab pengalaman-pengalaman yang kita lalui dalam masa beberapa bulan ini melalui pilihan raya Melaka, Johor dan pilihan raya umum, kita terima hakikat bahawa menyertai pilihan raya mestilah mempunyai asas kekuatannya. Asas kekuatannya ialah wujudnya rangkaian di peringkat akar umbi, terutamanya di peringkat cawangan dan bahagian, dan ahli-ahli yang setidak-tidaknya cukup untuk membentuk jentera bagi menghadapi pilihan raya. Kalau ini tak dapat kita lakukan, sudah pada tentu kita boleh menyertai pilihan raya, tapi kita akan menghadapi cabaran yang amat sukar untuk menempa kejayaan. Jadi saudara-saudari, perjuangan putera ini akan mengambil masa yang panjang. Dalam falsafah Confucius, pinjam Cina sikit, bahawa Cina ni maju. Kita tengok negara Cina sekarang ni dah jadi luar biasa. Dalam tempoh yang begitu singkat dapat mengatasi kuasa Amerika Syarikat. Pembangunannya cukup luar biasa. Kata Confucius, langkah permulaan adalah langkah untuk sejuta langkah ke hadapan. Jadi perjuangan putera ini adalah untuk orang-orang yang cekal, orang-orang yang mempunyai semangat luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Tidak ada apa-apa keindahan yang boleh dinikmati dalam jangka masa yang pendek. Kena ambil masa yang panjang. Jadi orang yang cekal sajalah yang bisa menukar arus bersama putera. Kerana kita parti, bukan saya kita sebut parti perjuangan, tetapi kita cuba menjadi parti yang kita kotakan apa yang kita kata. Kita tidak ataupun meninggal parti-parti lama kita. Saya dulu UMNO, pegang banyak jawatan, ketua bahagian dekat 12 tahun, majlis tertinggi Esko Pemuda, berhempah pula merengkuk dalam ISA dalam UMNO. Tapi akhirnya kita lihat parti UMNO dulu yang diasas oleh almarhum Dato' On Jaafar dan didukung oleh pemimpin lalu, akhirnya akibat dimakan usia, akibat daripada kealpaan pimpinan, kerana banyak menumpukan kepada kebendaan, berlakulah perebutan kuasa, rasuah, penyalahgunaan kuasa, dan UMNO sudah mula tidak mendapat kepercayaan majoriti orang-orang lain. Buktinya pilihan raya umum ke-15. Buktinya lahirnya parti Bersatu. PIGIAT juga adalah parti serpihan daripada UMNO. Begitu juga parti PAS, sudah 60 tahun lebih, parti yang menggunakan nama Islam, yang kita harap dapat menjaga Islam. Parti UMNO yang kita harap dapat menjaga orang lain. Tapi UMNO gagal, PAS gagal. Pada hakikatnya, walaupun mereka berjaya dalam pilihan raya, mereka mendapat kerusi dalam pilihan raya, tetapi kita lihat apa jadi pada orang Melayu sekarang. Saya simpulkan tak lebih daripada menang sorak kampung terkadang. Kita tengok, walaupun negara kita maju, kita memang rasa bersyukur dengan kemajuan yang ada setakat ini. Dari segi infrastrukturnya, jalan rayanya, kemudahan-kemudahannya, penubuhan universiti, macam-macam lagi. Tetapi kita dapati kedudukan orang-orang Melayu makin terpinggir. Orang Melayu
tidak dapat kita jawab dengan cara yang tegas. Kita cukup bimbang sebab sekarang ini dasar negara sudah berubah, tidak lagi seperti dulu. Sejak adanya kerajaan baru ini, jadi namakan kerajaan perpaduan, mereka mengambil pendekatan dasar yang sebenarnya Malaysia yang didokong oleh dia. Sebab itulah lahirnya dasar kesamarataan, dasar liberal, pluralism dan macam-macam lagi yang kita lihat cara mereka mengalih pandangan rakyat. Kononnya membina negara pelbagai kaum, membina negara untuk semua kaum dan menumpukan kepada agenda membasmi kemiskinan. Tetapi kemiskinan yang mereka sebut ialah kemiskinan golongan B40 yang memangnya ramai orang Melayu. Tetapi mereka tidak menyebut bagaimana penyusunan semula masyarakat antara kaum yang menjadi matlamat dasar ekonomi baru, iaitu pembagian kek ekonomi negara 30, 40. Hari ini sudah tidak diindahkan lagi. Dan kita lihat di sekeliling kita, bangunan pencakar langit, gedung-gedung, rumah-rumah kedai dalam gedung, rumah-rumah kedai yang strategik di bandar-bandar, di pinggir bandar, malah di desa, bukan menjadi milik orang-orang Melayu. Orang Melayu hanya berupah pulas untuk mendapat rumah mampu milik saja. Itu saja. Jangan nak mimpi dapat lot-lot kedai untuk melangsungkan perniagaan masing-masing. Ini sudah tidak diindahkan lagi. Ditutup dengan retorik-retorik bombastik oleh pemimpin-pemimpin tertentu. Dengan kononnya Malaysia ini adalah milik semua kaum. Malaysia ini milik semua bangsa. Kita tahu kita ada lain-lain kaum. Kita tahu lain-lain kaum juga ada hak di negara kita. Tetapi apapun kita tidak boleh merubah. Malaysia adalah negara asalnya persekutuan tanah Melayu yang majoritinya orang Melayu dan orang Islam. Jadi kalau kita rujuk kepada kerangka negara kita ini, dianya berpandukan kepada fasa 153, iaitu di mana dulu sebelum kita merdeka sudah diputus secara muktamad, tak boleh dipindah oleh parlimen sekalipun. Islam agama persekutuan, bahasa Melayu bahasa kebangsaan, kedaulatan raja Melayu, hak keistimewaan Melayu, dan kita mengiktiraf hak kerakyatan kaum pendatang yang diberi kerakyatan sebelum kita merdeka dahulu. Jadi kerangka ini tidak boleh diubah, dan kita rasa bangga bila ada 153. Tetapi akhir sekali 153 juga dijadikan retorik, manakala banyak perkara-perkara yang dilaksanakan bertentangan dengan 153. Saya bagi contoh secara ringkas saja. Pembiayaan atau persumbangan dana kerajaan kepada sekolah dan sekolah, sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Cina diberi begitu rupa, baru ni berapa belas juta. Walhal duit kerajaan adalah duit rakyat, khazanah negara, tidak boleh dibagi kepada mana-mana pihak yang menjalankan kegiatan yang bertentangan dengan dasar nasional negara, yang bertentangan dengan perlembagaan negara. Itu duit sekolah Cina. Banyak lagi perkara-perkara lain, sehingga kedudukan tanah Rizal Melayu sudah tinggal 12%. Kedaulatan bahasa Melayu sekarang ini sudah ditenggelamkan dengan penggunaan pelbagai bahasa. Pendek kata, memang sudah mudah berlaku. Kononnya negara ini negara berbagai kaum. Sebagai Presiden Putera, saya nak menegaskan di sini, negara Malaysia bukan negara berbilang kaum. Tidak ada pun disebut dalam perlembagaan Malaysia ni negara berbilang kaum. Dalam perlembagaan hanya disebut orang Melayu, dan ketuanan negara ini adalah orang Melayu yang asalnya
daripada Persekutuan Tanah Melayu yang dulunya di bawah pemerintahan mutlak raja-raja Melayu yang menyerah kuasa setelah berunding dengan British dan orang-orang Melayu untuk mendapat kemerdekaan. Jadi oleh kerana dalam perlembagaan tidak ada kakao Melayu, kenapa kita nak sibuk sangat? Kita mengira mereka sebagai rakyat Malaysia, tapi mereka kena sedar bahawa ini negara ketuanan Melayu. Dan inilah yang saya perjuang dulu sebagai Presiden Perkasa. Dan saya pernah berganjak dalam prinsip ini. Ada orang berpolitik mengikut musim. Bila hilang kuasa bercakap Melayu. Bila ada kuasa lupa melaksanakan tugas Melayu. Tapi kita, selamat datang Presiden Perkasa Tuan Syed Hassan Syed Ali. Tapi kita istiqamah, konsisten dengan pendirian kita. Kita tidak akan berganjak sama sekali walaupun kita tinggal sebatang kayu. Ini soal prinsip dan maruah bangsa. Biarlah awak nak kejar pangkat, biarlah awak nak naik Rolls Royce, nak naik Mercedes, nak dapat projek besar, nak hidup mewah, biarkanlah. Kita tetap istiqamah. Kita pun nak hidup, tetapi ingat pula dalam batu pun boleh hidup. Betul. Kita nak hidup mewah di dunia ataupun kita nak membina mahligai di akhirat esok. Kalau kita dapat rezeki dengan halal, kita boleh hidup dengan mewah setakat yang diizin sebagaimana kita sebagai orang Islam. Tetapi nak hidup mewah dengan cara rasuah, mengejar pangkat, merusak semangat perjuangan Islam ataupun semangat perjuangan orang-orang Melayu, tak boleh kita terima sama sekali. Saya beri sedikit gambaran ini sempena dengan 4 tahun putera ditubuhkan. Walaupun pimpinan tingkat negeri tak boleh hadir, hanya Selangor dengan wilayah yang ada, tapi mesej ini akan sampai. Dan kita akan mengadakan persidangan agung keempat tak lama lagi. Tadi pun saya bertemu dengan pimpinan putera Selangor dan wilayah. Alhamdulillah, setakat ini sudah 69 bahagian telah menghantar laporan minit mesyuarat agung tahunan. Walaupun kita ada kelulusan untuk 100 bahagian, dan saya berharap dapat kita capai ke peringkat 70 ke 80. Dan kita dah tetap tarikh, tapi kita dah pindah 2 kali. Dan kita nak tengok sehari 2 lagi. Sebab walaupun sudah 62 bahagian bermesyuarat, mereka kena hantar laporan tahunan yang lengkap. Dan saya harap ianya tidak timbul masalah dari segi pengesahan pihak ROS. Artinya, saya beritahu tadi, sehingga semua bahagian-bahagian yang mesyuarat menghantar laporan 62 ke 70 ini kita terima dengan lengkap, baru kita akan adakan mesyuarat supaya mesyuarat nanti tidak timbul apa-apa masalah itu. Faham tak ni? Faham. Dan kita tidak perlu gopoh. Memang kita nak buat cepat. Kalau kita boleh buat cepat, kita boleh panggil kekuatan putera, kerana PRN akan berlaku tak lama lagi. Tapi kalau kita buat dengan tidak yang lengkap, dengan ala kadar, tidak boleh mempamerkan kita sebagai sebuah parti politik yang structure, yang kita turut boleh bangga, tentu ianya tidak memberi kesan yang kita harapkan. Jadi kita akan terus berusaha. Kepada rakan-rakan seperjuangan, berkorbanlah. Setidak-tidaknya ganjaran kita ialah pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikanlah perjuangan ini sebagai satu ibadah dalam putera. Jangan jadi perjuangan dalam putera ini untuk mengejar pangkat, harta dan melakukan perkara-perkara muka. Kita minta dijauhi. Kita istiqamah. Setidak-tidaknya kejayaan kita, kemenangan kita nanti ialah di akhirat nanti, insyaAllah. Saya selalu mengingatkan diri saya, sebab walaupun kita nak baca hari-hari, tetapi kita lupa. Kita bertuhan kepada pemimpin, kita bertuhan kepada
perkara-perkara yang hidup. Walau kita dah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam doa iktikad kita tu yang kita sembahyang 5 kali sehari, sembahyang wajib, kita selalu baca inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, matiku, hidupku dan matiku ialah kerana Allah Ta'ala, bukan kerana putera, bukan kerana UMNO, bukan kerana PAS, bukan kerana amanah, bukan kerana PKR. Ini adalah alat sementara di dunia bagi masing-masing mengharungi hidup dan perjuangan dalam mendukung apa yang diperintah oleh Allah SWT. Siapa yang berjaya, siapa yang gagal, terpulanglah pada masing-masing. InsyaAllah saya ingin mengajak saudara-saudari, kita tidak janji parti Putera ni syurga sebagaimana ada parti menjanji kepada pengikutnya syurga. Saya tidak menjanji projek-projek atau pangkat-pangkat. Saya hanya berjanji Putera akan menjadi parti yang lain daripada yang lain, parti yang tidak hipokrit, parti yang tidak munafik. Kerana kata ulama-ulama besar Yusuf Qaradawi ke, Mak Hamka ke, bukanlah mana-mana pandangan sekalipun mengatakan bahawa rusaknya satu bangsa, rusaknya satu umat ialah kerana pemimpin yang munafik. Bercakap lain, buat lain. So kita bukan manusia sempurna, kita juga lemah seperti manusia lain. Tapi janganlah kita buat benda yang kita sengaja memalukan bangsa kita, dimurkai Allah SWT. Jangan kita, orang kata, berseriwara dengan Allah Ta'ala. Tidak, buat dosa. Memanglah kita digalak pergi ke Mekah, buat umrah, naik haji, itu rukun kita. Tapi pada masa yang sama, selepas kita bertaubat, selepas kita ni keliling Kaabah, selepas kita kucuh Hajarul Aswad, balik kita buat benda yang sama. Bermakna kita main-main dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu bukan amalan kita. Dan saya mengingat pada diri saya sendiri, saya juga banyak kelemahan. Saya bukan manusia yang sempurna, tetapi setidak-tidaknya saya dapat buktikan 40 tahun saya berjuang, saya konsisten dengan prinsip yang saya sebutkan tadi. InsyaAllah, itu saja parti Putera. Saya simpulkan ialah parti membujuk lagu menentang patah, parti yang genggam bara api dia sampai jadi alam. Kita boleh berjaya selagi mana kita tidak berhenti berjuang, selagi mana kita tidak besar seperti apa yang saya sebut dalam ucapan selamat 4 tahun Putera. Itulah hasrat dan hakikat. Terima kasih. Waktu zuhur sudah masuk, dan insyaAllah lepas ni kita solat hajat. Marilah sama-sama kita berdoa Allah SWT diberi kesihatan pada diri kita, isteri dan keluarga kita, sahabat-sahabat seperjuangan kita, dan mohon kepada Allah supaya diberkati perjuangan parti Putera. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Putera 4 tahun. Putera 4 tahun. Happy birthday Putera. Happy birthday Putera. Ya.